Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Kaifa halukum? Saya Dr. Effendi Ismail, Ketua Pusat Pengajian Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Kelantan. Terlebih dahulu saya mengucapkan syabas dan tahniah di atas kejayaan saudara-saudari menempatkan diri dalam program Sarjana Muda Pengajian Muamalat di Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Kelantan. Sekalum tahniah daripada saya dan semua warga UiTM. Saudara-saudari, bagi pengenalan ASIS ataupun Akademi Pengajian Islam Contemporary yang bakal menjadi fakulti tempat saudara-saudari belajar untuk ijazah sarjana muda muamalat ini, ASIS adalah singkatan daripada Academy of Contemporary Islamic Studies, iaitu ASIS. Ia merupakan sebuah pusat pengajian Islam, satu-satunya pusat pengajian Islam yang ada di UiTM Kelantan. ASIS adalah merupakan satu institusi yang bertanggungjawab dalam bahagian hal ehwal akademik, yang terlibat secara formal dalam proses pengajaran dan pembelajaran di UiTM, bukan sahaja di UiTM Shah Alam tapi juga di UiTM seluruh Malaysia. Manakala bagi ASIS Cawangan Kelantan, ASIS Kelantan diketuai oleh saya Dr. Effendi Ismail dan dibantu oleh 5 orang penyelaras dalam berbagai bidang, dan sehingga kini kita selain daripada 5 penyelaras, kita mempunyai 15 orang pensyarah dalam pelbagai bidang pengajian Islam seperti syariah, usuluddin, dakwah, muamalat, perekonomian Islam dan sebagainya, daripada setinggi-tinggi kelulusan PhD hinggalah kepada peringkat master. Dan pada masa ini ASIS UiTM Kelantan turut menawarkan program pengajian peringkat pasca siswazah, iaitu peringkat master dan PhD. Bahkan kita telah pun mempunyai calon-calon pelajar peringkat master dan PhD. Saudara-saudari, bagi peringkat pengajian peringkat degree, ASIS Cawangan Kelantan hanya mempunyai menawarkan ijazah sarjana muda muamalat sahaja, dan tidak ada program peringkat diploma. Bagi peringkat diploma dan ijazah sarjana muda, ASIS UiTM Kelantan mengajar pelajar-pelajar khusus-khusus pengajian Islam dan ketamadunan Islam, dan juga khusus-khusus pengajian Islam dalam bidang-bidang pengajian fakulti-fakulti tertentu. Khusus-khusus ini kita namakan sebagai pengajian umum ataupun khusus-khusus servicing, khusus servis yang diajar oleh para pensyarah ASIS di seluruh fakulti yang ada di UiTM Kelantan, iaitu daripada semester 1 hingga 3 untuk peringkat diploma, dan juga semester 1 atau 2 di peringkat ijazah sarjana muda. Bagi sarjana muda muamalat, bidang pengajian sarjana muda muamalat ini adalah merupakan bidang yang pengajian ASIS yang cukup penting bagi saya, dan telah melahirkan ramai graduan-graduan yang mengisi di pelbagai bidang pekerjaan, dari institusi-institusi, sama ada institusi dalam bidang ekonomi, muamalat, perbankan Islam dan juga sebagainya. Boleh dikatakan semua graduan-graduan dalam bidang pengajian sarjana muda muamalat ASIS ini telah mendapat pekerjaan masing-masing, dan sentiasa menjadi permintaan yang tinggi di kalangan institusi kewangan misalnya. Dan malah tidak kurang juga mereka yang turut menyambung pengajian mereka ke peringkat yang lebih tinggi seperti peringkat master dan juga PhD. Bagi saya, bidang pengajian muamalat ini adalah satu bidang yang bakal saudari-saudari ikuti. Ini adalah satu pilihan yang tepat, kerana bidang ini merupakan satu bidang yang sangat contemporary dan sangat diperlukan dalam konteks aplikasi dunia moden ini, khususnya dalam hal ehwal ekonomi dan muamalat Islam yang sangat perlu kepada sistem perekonomian dan sistem muamalat yang berasaskan
syariat Islam. Bagi saya, saudara-saudari adalah merupakan kesinambungan daripada golongan atau generasi-generasi terdahulu, dan ini merupakan satu jihad untuk meneruskan menegakkan konsep sistem muamalat dan perekonomian Islam yang berasaskan syariat, yang kemuncaknya satu aktiviti ekonomi atau muamalat yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Saudara-saudari, dalam proses pengajian sarjana muda muamalat di UiTM ini, saudara-saudari seperti juga rakan-rakan pelajar dalam bidang fakulti yang lain, yang mana saudara-saudari akan mengikuti kuliah, mengikuti tugasan khusus seperti pembentangan kertas kerja, penyediaan kertas kerja, kajian kes, kuis, ujian dan sebagainya. Maka apa yang saya harapkan ialah saudara-saudari dapat menjalani tugasan-tugasan ini dan menjalani kuliah ini dengan penuh berdisiplin dan komitmen yang tinggi. InsyaAllah di SIS ini saudara-saudari akan dipimpin oleh barisan para pensyarah yang cukup profesional, yang baik, berhemah, berpengalaman dan mempunyai keilmuan yang tinggi, khususnya dalam bidang keilmuan keislaman. Menyentuh tentang pelaksanaan kuliah bagi semester hadapan yang bakal saudara-saudari ikuti ini, seperti yang kita maklum bahawa kita masih lagi dalam pandemik COVID-19, maka sehubungan itu suasana pembelajaran kita setakat ini, saya dimaklumkan bahawa bagi semester hadapan, bagi kursus-kursus ASIS, khususnya ijazah sarjana muamalat, maka suasana pembelajaran masih lagi dilaksanakan secara online, iaitu di mana sistem pelaksanaan kuliah adalah secara ODL ataupun online distance learning. Maka para pensyarah saudara-saudari akan menggunakan pelbagai platform yang bersesuaian dengan kaedah online ini, seperti penggunaan platform atau channel Webex, Google Meet, Instagram dan sebagainya. Oleh itu saya mengharapkan dan mengingatkan saudara-saudari supaya sentiasa menghadiri kelas dengan tekun, dengan jujur, istiqamah, dan saudara-saudari harus ingat bahawa di universiti ini, pembelajaran di universiti ini, sekiranya saudara-saudari gagal menghadiri kuliah dengan alasan atau keizinan yang sah, maka sekiranya saudara-saudari tidak menghadiri kuliah dalam tempoh tertentu, maka saudara-saudari berkemungkinan akan menghadapi tindakan tata tertib yang tertentu daripada pihak hal ehwal akademik, seperti ditahan daripada menduduki peperiksaan atau sebagainya. Jadi saya mengharapkan supaya saudari mengambil peringatan yang sangat tinggi berkenaan dengan tanggungjawab untuk mengikuti kelas daripada awal semester hinggalah ke akhir semester. Saudara-saudari di UiTM Kelantan ini, saudara-saudari merupakan satu-satunya pelajar daripada bidang pengajian Islam. Maka adalah menjadi harapan tinggi bagi pihak universiti untuk saudara-saudari menjadi satu contoh teladan yang terbaik dan lebih baik, khususnya menjadi contoh ikutan yang baik kepada rakan-rakan pelajar daripada fakulti-fakulti yang lain. Selain daripada bidang akademik, dalam bidang non-akademik yang berteraskan keagamaan misalnya, maka saya menjangkakan dan saya mengharapkan sudah tentulah saudara-saudari daripada bidang pengajian muamalat ASIS ini akan berada di saf yang paling hadapan. Selain daripada itu, dalam bidang-bidang yang bukan berasaskan non-akademik juga, seperti bidang-bidang kemasyarakatan, sosial, aktiviti-aktiviti yang lain, kesukanan, syarahan, persatuan pelajar dan sebagainya, saya juga mengharapkan saudara-saudari juga turut setanding dengan pelajar-pelajar daripada fakulti yang lain. Akhir kata,
saya daripada mewakili ASIS, warga-warga ASIS dan juga warga UiTM khasnya mengucapkan sekali lagi tahniah kepada saudara-saudari semua di atas kejayaan yang dicapai ini. InsyaAllah, akhir kata selamat belajar dan insyaAllah jaga diri dan selamat belajar. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diucapkan kepada anak-anak pelajar semua. Pelajar-pelajar Ijazah Sarjana Muda Muamalat IC 210 Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Cawangan, Kelantan bagi sesi 2021-2022. Ahlan wa sahlan diucapkan kepada anda semua. Okey, saya memperkenalkan dahulu Dekan Akademi Pengajian Islam Contemporary Universiti Teknologi Mara, iaitu Prof. Madya Dr. Nur Hidayah Muhammad Hashim, dan Ketua Pusat Pengajian Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Cawangan, Kelantan, iaitu Dr. Afendi Ismail. Dan saya selaku penyelaras program Ijazah Sarjana Muda Muamalat IC 210, iaitu saya memperkenalkan diri saya Puan Nurul Izzah binti Nur Zainan. Okay, nombor bilik saya di P354 di Blok Pentadbiran dan nombor handphone saya adalah 013 3114 693 atau email saya di nurulizah@uitm.edu.my. Okey, saya akan menerangkan mengenai aktiviti akademik bagi sesi pengajian 2021-2022 bagi semester pertama. Okey, pertamanya adalah mengenai tambah dan gugur pendaftaran kursus. Tambah dan gugur pendaftaran kursus akan bermula pada 1 Oktober sehingga 24 Oktober 2021. Okey, anda semua dikehendaki mendaftar kursus subjek semasa, iaitu subjek semester semasa yang telah ditentukan oleh pihak universiti. Manakala validasi kursus berdaftar selepas melakukan pendaftaran khusus perlu dilakukan pada 25 Oktober sehingga 7 November 2021. Okey, validasi ini adalah sangat penting di mana selepas membuat pendaftaran khusus perlu melakukan pengesahan terhadap pendaftaran khusus yang telah didaftarkan. Sekiranya anda gagal untuk melakukan validasi kursus, ia akan membawa masalah pada akhir semester nanti, di mana sekiranya anda tidak melakukan pengesahan terhadap pendaftaran di mana anda tersalah memilih subjek kursus, ini akan membawa subjek tersebut akan berada dalam prestasi semasa kursus anda. Dan sekiranya anda gagal untuk melakukan asesmen dalam subjek tersebut, ini memberi kesan kepada CGPA ataupun markah peperiksaan akhir anda. Jadi, validasi kursus berdaftar ini adalah sangat penting untuk kita mengesahkan dan kita tally balik daripada pendaftaran kursus semasa yang telah kita daftarkan tersebut. Okey, manakala tarikh akhir pembayaran yuran adalah pada 23 Februari 2022, di mana sepanjang tempoh semester ini anda boleh melakukan pembayaran yuran pengajian dan tarikh akhirnya adalah pada 23 Februari 2022. Dan yang terakhir adalah penilaian akhir selepas anda semua melaksanakan tempoh pengajian selama 14 minggu daripada Oktober sehingga bulan Februari, dan penilaian akhir
akan berlaku pada 7 Februari sehingga 23 Februari 2022. Tempoh penilaian akhir ini adalah di mana anda semua dikendaki menduduki ujian akhir ataupun peperiksaan akhir yang ditentukan oleh pihak universiti dan pensyarah masing-masing. Tarikh akan diberikan oleh pensyarah untuk penilaian akhir. Okey, untuk pelan pengajian IC 210 Ijazah Sarjana Muda Muamalat, pelajar perlu menyempurnakan kursus-kursus yang telah ditetapkan mengikut pelan pengajian bagi setiap semester. Di mana saya akan terangkan kursus-kursus pelan pengajian bagi setiap semester kepada para pelajar sebentar lagi. Okay. Untuk pelan pengajian Ijazah Sarjana Muda Muamalat, pelajar perlu mencapai sekurang-kurangnya grade C. Jika pelajar gagal mendapat ataupun jika pelajar mendapat grade bawah daripada grade C, dikira sebagai gagal dalam kursus tersebut. Ini bermaksud C adalah markah minimum bagi setiap kursus di UiTM. Sekiranya bawah daripada grade C, bermakna anda gagal dan wajib untuk repeat balik kursus tersebut. Okey, berikut adalah pelan pengajian bagi Ijazah Sarjana Muda Muamalat. Di mana untuk semester pertama, pelajar dikehendaki untuk mendaftar 8 kod kursus yang telah ditentukan dalam pelan pengajian. Di mana pelajar perlu melihat ke-8 kod kursus yang perlu didaftarkan bagi semester pertama sesi 2021-2022. Ke-8 ini adalah perlu diambil oleh setiap pelajar. Dan pelajar boleh merujuk kepada saya selaku penyelaras program untuk mendaftar sekiranya terdapat masalah dalam melaksanakan ataupun dalam melakukan pendaftaran. Manakala untuk bahagian 2 iaitu semester kedua ada 8 juga subjek. Kemudian semester ketiga, semester keempat, semester kelima, semester keenam dan semester terakhir. Di mana semester terakhir para pelajar akan melaksanakan latihan industri. Di mana pelajar perlu mencari mana-mana tempat untuk melakukan praktikal bagi melayakkan diri anda sebagai graduan Ijazah Sarjana Muda Muamalat. Di mana pada semester ketujuh anda tidak berada di kampus. Anda perlu berada di tempat-tempat praktikal masing-masing. Dan dalam semester ketujuh juga anda perlu melaksanakan penulisan akademik. Di mana perlu ada seorang supervisor yang akan memantau penulisan akademik dan juga latihan industri anda semua. Maka jumlah kredit yang perlu anda semua laksanakan ataupun untuk anda semua cukupkan sepanjang tempoh pengajian 7 semester adalah sebanyak 123 jam kredit. Pendaftaran kursus. Jumlah jam kredit pelajar sarjana muda adalah di antara 17 hingga 23 jam kredit kecuali semester latihan industri atau pelajar semester akhir yang akan menamatkan pengajian. Di mana saya telah menerangkan bahawa semester terakhir pelajar perlu melaksanakan latihan industri ataupun praktikal.
Okey, pelajar sarjana muda semasa akhir berserta lulus dibenarkan mengambil maksimum 24 jam kredit. Iaitu sekiranya pelajar mempunyai masalah ataupun gagal di peringkat semester ketiga, semester keempat ataupun semester kelima, boleh membawa jam kredit terakhir itu untuk menyempurnakan pengajian anda pada semester terakhir. Anda boleh membawa jam kredit tersebut dan boleh dibenarkan untuk mengambil semaksimum sebanyak 24 jam kredit. Jumlah jam kredit yang boleh diambil oleh pelajar sarjana muda berserta perhatian PI tidak melebihi dari 15 jam kredit dalam sesuatu semester. Ini sekiranya pelajar mempunyai masalah dalam beberapa subjek kursus yang telah diambil oleh para pelajar. Maka bila berada dalam serta perhatian, pelajar tidak dibenarkan untuk mengambil lebih daripada 5 jam kredit dalam sesuatu semester. Okey, pendaftaran kursus. Untuk pendaftaran kursus adalah secara atas talian iaitu melalui student portal di e-course registration, iaitu pelajar perlu membuka dahulu student portal pelajar, kemudian klik pada menu e-course registration. Dalam e-course registration itu terdapat subjek yang perlu didaftarkan oleh pelajar. Sila pastikan kod khusus dan kumpulan yang didaftarkan adalah betul mengikut program masing-masing. Okey, untuk pendaftaran kursus ni awak perlu tengok kembali kepada pelan pengajian yang telah saya terangkan sebentar tadi. Kemudian tengok setiap kod kursus yang perlu didaftarkan pada semester pertama. Iaitu 8 subjek dan perlu meletakkan kod kursus yang betul. Untuk kod kumpulan pula mesti bermula dengan D1, di mana D1 untuk kumpulan di kampus Machang dan D2 untuk kumpulan di kampus Kota Baru. Okay, sebagai contoh, anda semua adalah pelajar ijazah sarjana muda muamalat berada di kampus Machang. Perlu meletakkan kod kumpulan adalah D1 IC 210-1A ataupun 1B. Tengok kelas yang telah diregisterkan. Sama ada D1 IC 2101A ataupun D1 IC 2101B. Untuk pengesahan pendaftaran, pelajar dikehendaki membuat pengesahan pendaftaran kursus secara online dan mencetak salinan pendaftaran khusus dalam tempoh 14 hari selepas tarikh akhir pengguguran kursus. Iaitu pengesahan pendaftaran khusus ini adalah tempoh validasi. Anda perlu buat pengesahan selepas melakukan pendaftaran kursus bagi tiap-tiap kursus pada semester semasa. Okay, make sure tengok dulu, pastikan kursus yang didaftarkan adalah selaras sama dengan kursus yang perlu anda daftarkan pada semester pertama. Selepas dah cek balik, dah tengok sama ada betul ataupun tidak, sekiranya betul, maka anda perlu buat pengesahan pendaftaran kursus tersebut iaitu validasi. Kemudian selepas dah buat validasi, perlu mencetak salinan pendaftaran kursus tersebut dalam tempoh 14 hari selepas tarikh akhir pengguguran kursus. Perlu cetak pendaftaran kursus tersebut sebagai bukti bahawa anda telah melakukan pengesahan terhadap pendaftaran kursus tersebut. Sekiranya berlaku apa-apa masalah berkaitan dengan pendaftaran kursus pada akhir semester, jadi bukti untuk daripada salinan cetakan tersebut boleh dilampirkan sebagai bukti bahawa anda dah
mendaftar mengikut subjek yang perlu didaftarkan pada semester semasa. Okey, penasihat akademik. Setiap pelajar akan mendapat seorang penasihat akademik. Boleh dirujuk di student portal. Segala masalah berkaitan akademik dan sebagainya boleh merujuk kepada penasihat akademik. Penasihat akademik akan diagihkan ataupun diberi mengikut fakulti, pensyarah yang berada dalam fakulti tersebut, dan pelajar boleh melihat ataupun boleh mendapatkan nama penasihat akademik di student portal di menu penasihat akademik. Okey, pada semasa ini kita akan menjalankan pembelajaran secara ODL. ODL bermaksud Open and Distance Learning. Pelajar boleh mengikuti kuliah di kawasan pelajar masing-masing. Di mana jika anda berada di rumah, anda boleh mengikuti kelas di rumah. Manakala jika pelajar berada di asrama, boleh mengikuti kelas di asrama. Mengikut keselesaan pelajar. Dan pastikan internet akses mampu untuk mengikuti kelas pengajian tersebut. Jadual waktu kuliah boleh diambil dari student portal. Pelajar perlu memenuhi kriteria penilaian yang diberikan oleh pensyarah. Komunikasi antara pelajar dan pensyarah adalah amat penting dalam menjayakan semester tersebut. Jika pelajar ada masalah pada hari tersebut ataupun pada waktu kelas tersebut, perlu memaklumkan kepada pensyarah. Di mana jika pelajar ada masalah line internet ataupun masalah di sekeliling, perlu memaklumkan supaya komunikasi di antara pelajar dan pensyarah ada. Jadi pensyarah akan faham masalah yang berlaku yang dihadapi oleh para pelajar. Okay, kehadiran pelajar. Pelajar diwajibkan menghadiri kuliah serta aktiviti pembelajaran lain seperti yang ditetapkan dalam kurikulum. Pelajar yang tidak mencapai 80% kehadiran dari jam temu untuk setiap kursus tanpa kebenaran bertulis dari fakulti ataupun UiTM negeri tidak dibenarkan menduduki peperiksaan akhir dan akan diberi status ZZ dan dikenakan denda sebanyak RM100. Kehadiran pelajar ini perlu ditekankan oleh para pelajar. Walaupun ODL perlu menyempurnakan setiap kelas pembelajaran tersebut dan perlu sekurang-kurangnya mencapai 80% kehadiran. Sekiranya kurang, akan dikenakan tindakan. Okey, pengelasan sarjana muda. Okey, di mana kelas pertama adalah CGPA sebanyak 3.5 hingga 4.00. Kelas kedua tertinggi adalah sebanyak 3.00 hingga 3.49. Kelas kedua rendah iaitu 2.20 hingga 2.99 dan kelas ketiga adalah 2.00 sehingga 2.19. Ini adalah pengelasan ijazah anda semua di mana akan melihat CGPA terakhir semasa semester ke-7 untuk menentukan bahawa anda berada di kelas mana. Sekiranya anda berada di kelas pertama, sepanjang semester mencapai CGPA di antara 3.5 sehingga 4.00, anda akan mendapat anugerah Knight Chancellor iaitu ANC, dan sekiranya setiap semester tidak mencapai 3.50, tetapi pada akhir semester akhir CGPA anda adalah sebanyak 3.50, anda akan mendapat anugerah dekan pada hari graduasi anda semua. Okey, untuk peraturan akademik, anda semua boleh merujuk pada buku peraturan akademik
Pindaan 2017 boleh didapati di laman web UiTM. Saya mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar kerana berjaya melanjutkan pelajaran di UiTM. Semoga pelajar-pelajar bersemangat dalam perjuangan menuntut ilmu dan mencapai kejayaan. Saya harapkan anda semua bahagia bersama UiTM dan dapat memenuhi ataupun mencapai segala impian dan cita-cita anda semua dalam mendapatkan segulung ijazah di Menara Gading. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.